أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم وأن يكرمنا بحسن الختام إن الله تعالى على كل شيء قدير. Kita mohon daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan niat yang ikhlas kerananya, dan kita mohon daripada Allah agar Allah berikan kefahaman agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat daripada kita penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kefahaman agama, dan yang amat kita mohon daripada Allah mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun setelah sekian lama. Saya kira dalam 3 bulan lebih kurang sebegitu kita ber-PKP ini, yang kita tak datang ke masjid dalam tempoh yang sangat lama. Maka masya-Allah Tabaraka wa Ta'ala, kini kembali nikmat datang ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dapat kita solat, walaupun solat kita sangat ganjil lah kalau kira caranya itu dengan cara yang telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf sebelum ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan, maka ini dinamakan sebagai bala dan musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia. Ia musibah disebut sebagai musibah atau bala atau ujian daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna unasan idza ra'aw munkara falam yughayyiruh awshaka an ya'ummahum Allahu bi'iqab. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat perkara yang mungkar berlaku dalam masyarakat, lalu dibiarkan dia tanpa mengingkarinya, tanpa mengubahnya, maka jadi merebak perkara mungkar itu sangat banyak, dan ini berlaku di akhir zaman. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aushaka an ya'ummahum Allahu bi'iqab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab atau balasan yang buruk kepada manusia, kepada semua lapisan mereka tanpa ada pengecualian. Walaupun ada di kalangan mereka orang-orang yang saleh, walaupun ada di kalangan mereka orang-orang saleh sekalipun. Maka musibah yang kita lihat sebelum ini dengan taufan, dengan banjir yang besar, dengan gempa bumi, dengan merekahnya tanah khusuf, dengan datangnya penyakit dalam bentuk virus ini, dalam penyakit yang sekarang ni kita hadapinya ialah COVID-19, corona yang sebelumnya. Maka ini sudah tentu adalah ujian musibah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia menyebut tentang tanda-tanda kiamat yang kecil, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang mafhumnya zuhurul amrad allati lam tu'raf qabl. Zahirnya penyakit-penyakit yang tidak diketahui sebelumnya. Kalau kita lihat ke belakang sedikit, maka kita dapati ada penyakit yang namanya JE yang melibatkan khinzir. Kalau ditanya mereka yang sebelum datangnya penyakit ini, tak ada orang yang tahu tentangnya. Kemudian datang penyakit namanya Ebola, kan? Ebola pernah dalam 5 tahun yang lalu atau lebih lama daripada itu, Ebola.
Bagi masyarakat yang sebelumnya tak tahu. Kemudian datang corona dengan nama lain pula, COVID-19. Maka kalau bagi masyarakat sebelum ini, mereka tak tahu tentangnya. Dan ini adalah tanda-tanda kecil menunjukkan benarnya, betapa benarnya apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia khabarkan sesuatu, ia bukan mengkhabarkannya daripada hawa nafsu. Baginda Rasulullah dia khabarkan itu daripada wahyu. Yang keluar ini daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Rasulullah dia tidak menuturkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menyebutnya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan sekarang ini masyarakat kita, terutamanya golongan muda, banyak yang dalam keadaan tertekan. Hari ini hilang pekerjaan. Tak tengok kita lihat dalam berita, ramai yang hilang pekerjaan, bukan hanya orang muda, dan juga ramai yang hidup dalam stres oleh kerana berada dalam PKP ni tuan-tuan. Duduk tengok je muka mu tengok muka aku, isteri, suami dan isteri lah. Maka kes penceraian bertambah. Penceraian bertambah tuan-tuan musim PKP ni. Dah duduk tengok muka yang sama, subhanallah. Maka penceraian bertambah, subhanallah. Ini musibah daripada Allah tabaraka wa taala. Dan juga ada kematian yang melibatkan penyakit ini. Dan juga mereka yang sebelum ni hidup dalam keadaan selesa, bila datang perintah ini maka mula rasa mereka ini perniagaan lingkup. Tak gitu tuan-tuan. Ada kedai-kedai yang tak boleh dibuka. Ada masyarakat yang sebelum ni hidup dalam selesa, kemudian dia jatuh dalam kemiskinan. Maka sesuai buat kali pertama kita berjumpa pada malam ini, dan khususnya berkenaan dengan isu yang kita hadapi ini, maka dalam kitab kita ini, pengarang kitab sebelum ini dia telah sebut tentang as-sabru ala mabtalakallahu bihi, iaitulah dalam penyelesaiannya khusus bagi orang yang mukmin ini, apabila diberikan musibah oleh Allah tabaraka wa taala, maka wajib dia bersabar di atas musibah yang Allah taala turunkan ke atasnya. Ramai orang dia tak tahu wajib ini hukum sabar ini hukumnya wajib. Ramai orang yang tak tahu. Sabar yang wajib ini yang disebut oleh ulama, dia terbahagi kepada 3 sabar yang wajib. Pertama, as-sabru ala ma aujaballahu tabaraka wa taala. Sabar atas perkara yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ni yang pertama ni, iaitulah sabar di atas perkara yang diwajibkan oleh Allah. Apa dia perkara yang diwajibkan oleh Allah? Apa dia? Salat 5 waktu sehari dan semalam. Wajib, Allah wajibkan, fardukan ke atas kita. Maka kita tetap kita sabar dalam melakukannya, walau dalam keadaan penat, walau dalam keadaan letih, walau dalam keadaan sakit bagaimanapun, walau dalam keadaan tubuh kita lemah sekalipun, kita melakukan salat kerana dia fardu. Dan juga puasa di bulan Ramadan, haji bagi orang yang wajib ke atasnya haji, dan perkara-perkara wajib yang lain. Tengok orang yang ada di negara yang ada 4 musim yang tak sama dengan kita. Kita ni musim apa tuan-tuan? Khatulistiwa, tak gitu kan? Kita iklim khatulistiwa. Jadi petangnya paginya cerah, petangnya hujan, tak gitu. Jadi sepanjang tahun lebih kurang begitulah kita punya iklim. Adapun sebahagian negara ni dia ada 4 musim, musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Maka tuan-tuan, bila datang je bulan Ramadan, biasanya kena musim panas. Bila musim panas, maka panjangnya waktu itu siang hari, waktu di siang hari lebih panjang daripada waktu malam.
Maka walaupun begitu dia sabar. Orang Islam ini bila datang keadaan ini dia sabar dan dia terus berpuasa di bulan Ramadan. Tak ada dia jadikan ini alasan untuk tinggalkan puasa. Kan tengok orang yang duduk di kutub utara tu. Orang yang duduk di kutub utara tu kan sejuk tuan-tuan, salji. Kan bila nak solat kena wuduk ke tak kena wuduk tuan-tuan? Duduk di tempat ni macam tu. Kena wuduk juga walaupun sejuk. Kalau biasa orang yang pergi ke luar negara kan, saya pernah sekejap, maka nak pegang, kita duduk dalam keadaan tu nak sentuh apa tu paip pun tak boleh. Jadi kita rasa tak nak pegang. Bayangkan nak ambil wuduk dalam keadaan, bayangkan kalau kita nak ambil wuduk dengan ais tu. Subhanallah. Pun begitu kita sabar dan kita melakukannya. Tengok juga orang yang dia pernah pergi ke Makkah dan Madinah untuk mengerjakan umrah dan haj. Ada di antara kita yang pergi ke Makkah dan pergi ke Madinah yang dah buat haj. Tengok senang tak kita berada di sana dengan orang yang crowded, yang ramai. Tengok nak selesaikan tawaf 7 kali tuan-tuan, orang bukan sedikit, bukan kita seorang. Dan juga badan kita tidak sekuat badan orang yang sebelah. Maka tawaf 7 kali, walaupun begitu kita tak buat 3 kali, kita buat 7 kali, kita sabar untuk selesaikan dia. Kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Walaupun disunatkan berjalan kecil itu, maka orang yang datang ke belakang kita kuat-kuat, kita tuan-tuan jalan juga, masya-Allah. Maka kita tetap sabar untuk kita selesaikan ibadah yang besar ini dalam hidup kita. Tengok wukuf di Arafah, betapa ramainya orang tuan-tuan pada ketika ini. Maka ibadah haji ini wajib ke atas orang yang difardukan ke atasnya haji, yang mampu untuk melakukan haji. Maka apabila dia laksanakannya, dia laksanakan dengan sabar. Begitu juga solat. Walaupun duduk dalam tempoh PKP, dahlah duduk dalam tempoh tak PKP pun dia tak solat, maka masuk di musim ini yang patut dia ambil pengajaran daripada musibah ini, maka dia lagi tak solat. Subhanallah. Maka solat ini solat ni tuan-tuan, terutamanya orang muda ni, dia kalau ditinggalkan, kata ulama kata 3 benda. Orang yang tinggalkan solat ni, ingatkan orang muda tuan-tuan. Apa dia? Pertama, waqa'a fi kabirah. Yang kedua, mal'un. Yang kedua mal'un. Yang ketiga, yukhsha alaihi su'ul khatimah. Pertama, jatuh dia dalam dosa besar, bukan dosa kecil, tinggal solat dengan sengaja, dengan tanpa ada keuzuran. Yang kedua, orang yang tinggalkan salat dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Dia bukan musafir dengan dia buat jamak takdim dan takhir. Tak. Dia tinggalkan salat, maka dengan dia buat itu dengan sengaja, maka orang ini dilaknat oleh Allah. Apa makna dilaknat oleh Allah? Hidupnya dilaknat oleh Allah dengan dia meninggalkan salat. Dan yang ketiga, ditakuti dianya ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Dan banyak orang yang mati dalam dalam su'ul khatimah, mati yang buruk ni, ialah orang yang meninggalkan salat. Hingga ulama kata dosanya dekat dengan kufur. Walaupun dosanya taklah sampai kepada kekufuran, tetapi dosa yang besar tuan-tuan, yang ia nak sampai kepada kekufuran. Betapa jijiknya dosa yang dia meninggalkan solat. Maka ini tuan-tuan, yang pertama, walaupun dalam susah macam mana sekalipun, kita tetap melakukan solat. Dalam keadaan jam, dalam keadaan susah macam mana pun, sabar dan kita melakukan solat. Baik. Kemudian yang kedua, kata ulama, as-sabru amman harramahu Allah tabaraka wa ta'ala. Syadaw al-Fatani, dia kata yang kedua itu adalah sabar daripada melakukan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa dia benda yang diharamkan oleh Allah? Apa tu? Membunuh, haram. Seseorang itu dia minum arak tuan-tuan, haram. Berzina, haram. Mengadu domba khususnya tuan-tuan, banyak orang
Dan antara azab yang paling antara azab yang banyak orang kena diazab di dalam kubur, salah satunya ialah mengadu domba. Mengadu domba ni maknanya dia sebarkan perkataan buruk di antara satu dengan yang lain supaya berlaku pergaduhan dan permusuhan. Gambarannya macam mana? Cerita tentang A kepada B tentang keburukan tentang keburukan si A. Dia cerita kepada B tentang keburukan si A, kemudian dia datang kepada si A, dia cerita keburukan si B supaya berlaku pergaduhan. Ini yang kita panggil batu api. Dan ini kalau tak ada takwa, maka banyak orang yang bila dia tulis, dia tak jaga dosa ini. Bila dia buka Facebook, bila dia buka WhatsApp, bila dia buka medium yang ada pada hari ini, kalau dia tulis perkataan itu yang kalau disebut dia jadi mengumpat, dia jadi mengadu domba, maka dosanya sama. Kerana Imam Ghazali kata al-lisanu al-qalamu ahadul lisanaini. Kerana pen itu atau tulisan itu dia adalah salah satu daripada dua lidah. Maka lidah tu satu lagi sama dengannya ialah tulisan. Kita tulis di paper yang jadi wartawan, maka nak lariskan dia tuan-tuan, maka dia cuba buat dia jadi macam batu api. Untuk lariskan jualan, dia tak kisah lagi dosa dan pahala dalam penulisan. Masya Allah, etika dia sebagai seorang Muslim dalam menulis di mana. Yang penting sensasi, yang penting isu gosip, yang penting perkara itu viral. Subhanallah. Maka akhirnya maka dia jatuh dalam dosa tersebut. Apa lagi benda yang haram? Makan harta anak yatim, makan riba, dan juga banyak perkara yang telah kita sebutkan sebelum ini dalam kitab kita. Bila kita bicarakan tentang dosa-dosa yang dibuat oleh tangan, dibuat oleh kaki, dibuat oleh perut, yang dibuat oleh telinga, yang dibuat oleh mulut, yang dibuat oleh badan secara umumnya, maka orang yang dia mempelajari ini, dia hendaklah meninggalkan dosa tersebut. Walaupun kalau dia tinggalkan dosa ini, hasil pendapatan dan gajinya tidaklah seenak dan bagus seperti sebelumnya. Macam orang yang makan riba dalam hidupnya, maka apabila dia mula tahu riba ini satu perkara yang buruk dalam syarak, maka dan dia adalah dosa besar, maka apabila terlibat dengannya, maka orang itu dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka dia tahan dirinya daripada terlibat dengannya, walaupun hasil keuntungan kerjanya itu tidaklah banyak pendapatannya seperti sebelumnya, tetapi Allah gantikan dia dengan pahala yang besar di hari akhirat, iaitulah as-sabru amman harramahallahu tabaraka wa taala. Sabar di atas perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini dosa tuan-tuan. Dosa ni ada dosa yang kita tahu kita buat dosa ni, orang lain pun tahu. Ayah kita tahu, mak kita tahu, anak kita tahu, cucu cicit pun kita tahu. Kita memang ada buat dosa ini dan kita masih buat dosa ini. Ada orang tahu kita buat dosa tersebut. Dan ada dosa kita rahsiakan dia, kira-kira orang lain tak tahu semuanya, melainkan Allah Tabaraka wa Taala. Isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu, jiran kita tak tahu, kita je yang tahu. Maka orang yang dia mempelajari ilmu, dia tahu tentang dosa tersebut, maka hendaklah dia tinggalkan dosa tersebut lillahi tabaraka wa taala, maka dia dapat pahala yang besar daripada Allah tabaraka wa taala. Dosa ni apabila dia mula sebati dan dibuat oleh diri, maka hawa nafsu dia mula sangat sukar untuk dipisahkan daripada diri. Dia minta selalu supaya kita buat. Bila dia dah jadi seronok, hawa nafsu mula terlekat dan terpikat dengannya, maka susah untuk dia tinggalkan. Hingga ulama dia kata apa? Dia kata tarkul ma'luf asyaddu min darbis suyuf. Meninggalkan benda haram yang sudah sebati dah jadi enak dengan diri kita, itu lebih susah daripada, lebih sukar dan lebih sulit daripada
dipancung dengan pedang. Barangkali maksud ulama ni dipancung dengan pedang itu lebih senang daripada meninggalkan benda yang sangat disukai oleh hawa nafsu. Maknanya nak cerita di sini ialah hawa nafsu ini apabila dia dah suka perkara yang haram, seseorang nak tinggalkan dia itu bukan senang. Dan orang yang dia dapat buat, maka dia telah dapat pahala yang besar. Kita sebut di sini tentang orang yang mampu buat dosa, dia tahan diri supaya tak buat, ini dapat pahala. Berbeza dengan orang yang dia belum ada ruang dan peluang. Kerana ada orang, kenapa dia tak buat dosa zina? Kerana belum ada ruang dan peluang. Kalau dia ada peluang dan ruang, dia buat. Maka yang ini tak dapat pahala as-sabru amman harramahallahu tabaraka wa ta'ala. Dia tak dapat pahala. Yang kita maksudkan di sini ialah sabar daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia tak mencuri, kenapa? Belum ada peluang dan ruang. Tapi bila diberi peluang, ada peluang dan ruang tersebut, maka dia akan buat. Oleh kerana itu dia tak termasuk di dalam orang yang kita bicarakan ini. Maka kalau dia tak buat sekarang ini, tiada baginya pahala. Kerana kalau dapat peluang itu, dapat ruang tersebut, dia akan buat. Dia ada azam untuk melakukannya. Maka ini yang kedua yang disebut oleh ulama, disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka yang ketiga disebut oleh ulama, disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga ialah as-sabru ala mabtalakallahu bihi. Sabar di atas perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan musibah dan bala ke atasnya. Baik, musibah ni banyak ke tak banyak? Banyak. Mati ayahnya, musibah. Mati ibunya, musibah. Mati anaknya, musibah. Mati kaum kerabatnya, musibah. Bukan mati je. Kalau sekiranya seseorang itu dia hartanya hilang, dicuri, musibah. Hartanya, rumahnya terbakar, musibah. Dia terpaksa berpisah dengan orang yang dia kasih, dengan anaknya, dengan isterinya, maka itu musibah. Dan dia mempunyai anggota yang sihat, mempunyai badan yang sihat wal afiat, tiba-tiba jatuh sakit, kira tak boleh gerak tangan, stroke kan, ada sebahagian. Maka itu musibah. Orang yang sebelum ni kaya raya tiba-tiba jatuh miskin, maka itu musibah. Bankrupt, lingkup perniagaannya, itu musibah. Maka musibah ini dia banyak. Orang yang hatinya gembira tiba-tiba jatuh dalam kedukaan, musibah. Maka musibah ni, orang yang diturunkan musibah ke atasnya, bala ke atasnya, ujian ke atasnya, lalu dia sabar di atas ujian ini, maka dia dapat ganjaran yang besar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab tu kita nak kena ajar anak kita supaya sabar di atas apa yang diturunkan oleh Allah ke atas kita. Dan musibah ni turun kepada orang miskin dan turun juga kepada orang kaya. Maka musibah daripada Allah tabaraka wa ta'ala ini apabila jatuh kepada seseorang itu, maka dia sabar dengan musibah tersebut dan dia dapat pahala yang besar. Allah Ta'ala puji dia di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala berikan berita gembira. Allah puji orang yang sabar. Apabila turun kepada mereka musibah, maka mereka kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Inna lillah,
kita ni adalah milik Allah Ta'ala. Ni mata kita milik Allah, mulut kita milik Allah, telinga kita milik Allah, jasad kita milik Allah. Kita ni milik Allah, dan apa yang dimilikkan kepada kita milik Allah. Kereta yang kita ada milik Allah, satu ketika diambil. Rumah yang kita ada milik Allah, anak yang kita ada tu milik Allah, isteri yang kita ada milik Allah. Apa yang Allah milikkan kepada kita itu adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah, dan apa yang dimilikkan kepada kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan satu ketika nanti kita akan kembali kepada Allah. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Bila turun musibah, ulama kata bagus kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun musibah. Biasa kalau meninggal orang, kita bersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tuan-tuan, kita dengar ada jemaah kita, misalnya contoh dia kemalangan, maka kita bersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak dalam WhatsApp, marah habis kita. Nah, dia boleh terima tak? Banyak orang dia tak tahu bahawa apabila disebut ini, dia bukan khusus untuk kematian. Dia kata tak mati lagi, duduk ICU lagi. Kenapa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Di ucapan ni tuan-tuan, dia bukan hanya khusus untuk kematian. Dia bila diturunkan musibah, maka apa-apa musibah bagus kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nak kena ra'i juga. Kalau masyarakat kita tak tahu, maka bawa kepada nyaya lah. Dia pula marah. Apa ni kata orang mati, dia tak mati lagi. Kita tak sebut dia mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah. Apa yang kita milik ini milik Allah. Orang yang dia sebelum ini sihat, kemudian dia sakit, kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatkan diri kita dan dirinya bahawa kita ni milik Allah. Yang kesihatan ada pada kita ini milik Allah. Satu ketika dia ambil. Tak gitu tuan-tuan. Kalau sekiranya rumah terbakar, maka disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik, tapi satu ketika Allah Ta'ala dia ambil kembali apa yang dia telah milikkan kepada kita. Subhanallah. Maka begitulah tuan-tuan, musibah apabila turun kepada kita, maka kita sabar, dapat pahala yang besar. Ada beza keistimewaan bagi sabar di atas musibah ini berbanding dengan buat amalan saleh. Amalan saleh, untuk dia jadi pahala, jadi ibadah, jadi hasanah, kebaikan, kebajikan di hari akhirat, disyaratkan niat kita bila buat perkara yang baik, kita buat itu kerana Allah, untuk buat ibadat kepadanya. Misal contoh, kita start kereta atau motor datang ke surau, ke masjid, kita nak solat kerana Allah Ta'ala, maka dapat pahala. Tapi kalau kita bawa kereta, kita start motor macam orang yang nak pergi ke pasar, maka tak dapat pahala, dia jadi adat. Kan kita duk mengaji tu, amal baik bila dia dapat pahala, bila dia dibezakan dengan adat, dengan niat tu yang kita bicarakan dalam hadis 40 tu kan, innamal a'malu binniyat. Maka niat ini peranan dia pusing amalan baik itu yang dia adat jadi ibadah, dia dapat pahala. Maka banyak orang dia tak buat tuan-tuan, dia tinggalkan. Misal contoh dia makan, betapa ramai orang makan, dia tidak niat nak kuatkan dirinya melakukan ibadah, tak begitu. Dan bukan ramai ke orang yang tidur, dia tidak niat untuk bangun di waktu malam melakukan ibadah, maka tidurnya jadi adat. Dan betapa banyak sang suami keluar daripada rumah bukan nak cari nafkah kepada anak dan isteri bila pergi bekerja. Kerana kalau dia pergi keluar daripada rumah bekerja nak cari nafkah kepada anak dan isteri, dapat padanya pahala dengan dia buat itu. Tapi banyaknya keluar, dia nak tambahkan digit,
dia nak tambahkan digit dalam akaun, nak bagi banyak keuangannya, maka dia jadi adat bagi dirinya. Dia tak jadi ibadah. Maka nak jadikan dia ibadah, dia niat itu buat kerana Allah tabaraka wa taala. Ini amal baik. Adapun kalau sabar di atas musibah yang Allah taala turunkan ke atas seseorang itu, kalau semata-mata turun musibah dia tak buat yang haram, maka Allah tabaraka wa taala akan ganjarkan pahala yang besar kepadanya terus. Ada beza tuan-tuan, orang yang sabar, orang yang bertakwa, dan sabar orang pendosa macam saya. Orang yang bertakwa ialah orang yang melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah. Tak ada benda yang diwajibkan dia tinggal, semua dia buat. Dan dia tinggal semua yang diharamkan oleh Allah. Tak ada benda yang diharamkan oleh Allah dia buat, semua dia tinggal. Maka mereka ini seperti para anbiya, seperti para awliya, seperti golongan salihin. Maka apabila turun musibah ke atas mereka, maka mereka sabar, Allah Ta'ala angkat darjat mereka di hari akhirat. Adapun orang macam saya ini pendosa, kalau dia buat dosa, kalau sekiranya diturunkan musibah ke atasnya, lalu dia sabar di atas musibah ini, maka dihapuskan daripadanya dosa. Itu yang orang dulu bila kita ziarah orang yang sakit, bagus kita berpesan dengan kesabaran kepadanya, tuan-tuan. Minta dia sabar, jangan cerita benda lain. Sabarlah, ini ujian daripada Allah. Itu baik. Satu. Yang kedua, bagi tahu dia ini adalah pengampunan daripada dosa-dosa kita sebagai hamba-Nya. Maka ini perkara yang baik, tuan-tuan. Maka orang yang pendosa, dia Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya disebabkan musibah yang diturunkan ke atasnya. Dan musibah ini, tuan-tuan, sedahsyat mana kalau jatuh kepada kita, tidak akan sama, tidak akan seberat dan sedahsyat musibah yang turun kepada para anbiya. Katakanlah seseorang tu mati, family semuanya, anak, isteri, hartanya semuanya terbakar misalnya tu, tinggal sehelai sepinggang. Maka musibah itu musibah yang dahsyat. Tetapi musibah yang diturunkan kepada para anbiya lebih dahsyat berkali-kali ganda daripada itu. Sehingga dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu thumma al-amthal. Orang yang paling dahsyat, paling berat diturunkan musibah itu adalah para anbiya, kemudian mereka yang lebih rendah daripada mereka, dan mereka yang lebih rendah daripada mereka. Nabi SAW lahir sahaja, bukankah dia dapat musibah dengan mati ayahnya? Dia lahir dalam keadaan yatim. Kemudian setelah itu meninggal pula ibunya, subhanallah. Dan dengan umur yang sebegitu, dia pergi ke sana ke sini dalam keadaan berseorangan. Masya Allah, baginda Rasulullah SAW kemudiannya sampai umur 40 tahun baginda jadi Nabi. Mula baginda Rasulullah diherdik, mula baginda Rasulullah dicaci, Nabi SAW dihina, Nabi SAW dipukul, gigi baginda Rasulullah berdarah, kaki baginda Rasulullah berdarah disebabkan itu. Dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicerca, Nabi dipanggil dengan panggilan yang buruk, disakitkan hati baginda Rasulullah, Nabi disebut sebagai pensihir, disebut sebagai orang yang gila dan sebagainya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar dan paling tawadhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab apa, tuan-tuan? Sebab dunia kita yang kita tinggal ini darul amal, bukan darul jaza. Kalau dunia darul jaza, bukan hari pembalasan. Kalaulah dunia yang kita tinggal ini ia adalah hari pembalasan, maka tidak ada di kalangan para anbiya yang sedih dan turun kepada mereka musibah. Takkan ada mereka yang datang pada mereka musibah kerana hari pembalasan. Tapi dunia bukan hari pembalasan. Kalau dunia ini hari pembalasan, nescaya orang yang paling banyak hartanya ialah para anbiya.
merekalah orang yang paling banyak hartanya. Tetapi realitinya tidaklah seperti itu, tuan-tuan. Kerana dunia ini darul amal, dunia ini adalah tempat kita beramal, tempat bercucuk tanam di dunia ni. Kalau kita bercucuk tanam kebaikan di dunia ini, maknanya kita tuai kebaikan di hari akhirat. Kalau kita bercucuk tanam dengan kejahatan di dunia ini, maka kita tuai di hari akhirat dengan kejahatan. Subhanallah. Maka apabila turun musibah ke atas seseorang, ingat, musibah ini apabila kita berinteraksi dengannya dengan kesabaran, itu petanda yang baik. Itu adalah kebaikan yang besar Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Bila seseorang itu diturunkan musibah, dia sakit, dia diturunkan musibah kesedihan, maka dia sabar, Allah Ta'ala berikan kebaikan yang banyak dengan ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan yang banyak kepadanya, maka Allah Ta'ala akan timpakan musibah ke atasnya. Bermakna, orang yang Allah Ta'ala tidak ingin kebaikan yang banyak kepadanya, langsung tidak ada musibah pada hidupnya. Maka kena ingat bahawa kalau orang itu dia hidup dalam hidupnya smooth je, kalau dia ahli perniagaan pun hidupnya tak smooth. Orang yang kaya sekalipun dia tak smooth. Orang yang kita tengok nampak macam senang, dia tak smooth. Ada musibah yang macam-macam yang dia kena hadapi. Tapi kalau orang itu dia hidupnya smooth, licin, tak ada musibah langsung, ini bukan petanda baik bagi hidupnya. Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang sahabat. Maka sahabat baginda Rasulullah ini dia nak kahwinkan anak perempuannya dengan baginda Rasulullah. Ini biasa sahabat Nabi, mereka nak dapat berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata kepada Rasulullah dengan harapan ini dianggap petanda yang baik. Dia kata, ya Rasulullah, anak perempuan yang saya nak kahwinkan dengan Rasulullah ini, anak perempuan saya ini dia tidak pernah jatuh ke atasnya sebarang musibah. Tak jatuh ke atasnya sebarang musibah. Bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar ini, baginda kata, fala hajata li ilaiha. Saya langsung tidak ada hajat kepadanya. Maka kahwinkan dia dengan orang yang lain. Subhanallah. Maka musibah apabila diturunkan kepada seseorang, kepada orang yang saleh, tuan-tuan, kalau dalam hidupnya tak datang dalam tempoh yang lama, bukan sekejap, dalam tempoh yang lama langsung tak datang musibah, mereka rasa risau pada diri mereka. Hidup, sebahagian orang dia hidup dengan senang je, tanpa ada liku-liku dalam kehidupannya, tanpa ada duri-duri dalam kehidupannya. Maka para salihin kalau hidupnya seperti ini, mereka rasa risau. Kerana apabila turun musibah, mula mereka tak risau. Mereka dapat sabar di atas musibah itu, dan mereka jadi gembira. Anehnya orang yang saleh, yang tak macam saya lah mereka ni, apabila turun musibah mereka jadi gembira. Orang saleh apabila turun musibah ke atas mereka, maka kerana iman yang tinggi ini, mereka jadi gembira. Sehingga ulama kata apa? Wurudul faqat a'yadul muridin. Turunnya musibah kepada orang-orang yang saleh itu peluang bagi orang yang saleh untuk dapat pahala yang banyak. Maka mereka minta daripada Allah supaya kurniakan kesabaran di atas musibah. Bila turun musibah kepada kita, tuan-tuan, jangan satu perkara berlaku. Apa dia? Membangkang perintah Allah. Dalam bahasa Arab dia panggil i'tiradun 'ala Allah. Ini dosa pertama yang dibuat di dunia ini. Apa dia, tuan-tuan? I'tiradun 'ala Allah, membangkang, mempersoalkan, membantah Allah tabaraka wa taala. Maka dosa ni adalah dosa kekufuran. Maknanya kalau orang itu jatuh ke atasnya musibah, lalu dia bangkang Allah, dia mempertikaikan Allah, dia membantah Allah, maka dia jatuh di dalam kekufuran. Wal a'yazu billah.
Tapi kalau dia tanya tentang hikmah, tak jatuh dalam kekufuran. Contoh, ya Allah, kenapa datang COVID-19 kepada kami? Kami orang Islam. Misal contoh, dia tanya nak tahu apakah hikmah di sebaliknya. Maka ini tak ada kekufuran padanya, tak murtad disebabkan itu. Yang kita maksudkan di sini supaya tak salah faham, bahawa apabila orang tu dia kata, ya Allah, kenapa kau turunkan hujan? Aku nak kerja ni. Ya Allah, kenapa kamu telah menyebabkan anak-anak saya meninggal dunia? Subhanallah, maka dia mempertikaikan ciptaan Allah, musibah yang Allah Ta'ala turunkan ke atasnya, maka dia jatuh di dalam kekufuran. Dan ada satu kisah, sebelum ada 3 minit 4 minit lagi ni, saya sebut sebuah kisah yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di zaman sebelumnya seorang lelaki yang namanya Himar bin Malik. Himar bin Malik ini dia dikatakan dia orang yang beriman selama 40 tahun. Dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Nabi Saleh, kalau tak silap saya ketika itu, sebab dia daripada kaum Ad, dan dia memerintah di kawasan yang besar di kepulauan Arab Peninsula. Tempat itu nama Al-Wadi Wadi Jauf. Tempat itu namanya Wadi Jauf. Dia, Allah Ta'ala berikan nikmat yang banyak kepadanya, dan Allah Ta'ala antaranya kurniakan kepadanya 10 orang anak, 10 orang anak, tuan-tuan. Ini antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepadanya. 10 orang tu semuanya lelaki. Nak dijadikan kisah, satu ketika disebut oleh ulama apabila sebut tentang hadis, maka nak dijadikan kisah, 10 orang anak dia ni keluar berburu, masuk dalam hutan, dan ketika berburu jatuh kilat di atas setiap daripada mereka. Jatuh kilat, kita orang Melayu panggil sambar ke kilat, tak gitu kan? Sambar ke kilat, jatuh kilat ke atas mereka, maka menyebabkan 10 orang anak lelaki itu mati semua. Mati semua. Ni musibah ke tak musibah? Musibah lah. Maka kata ulama, kalau dia sabar di atas musibah yang diturunkan oleh Allah, dia redha dan dia sabar, walaupun dia sedih memang sedih, tetapi dia sabar di atas musibah yang seperti ini, maka dia dapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mati seorang, pahala besar. Bayangkan kalau mati 10 orang. Tetapi Himar bin Malik ini, dia tak sabar. Dia marah dan dia tidak redha dengan ketentuan Allah. Maka dia kata, la a'budullaha abadan. Dia kata, saya tidak akan sembah Allah Ta'ala bermula daripada hari ini selama-lama. Dia tak nak solat kepadanya. Kenapa? Ditanya kenapa? Dia kata kerana Allah bunuh anak-anaknya semuanya. Anak dia milik Allah, dirinya itu juga milik Allah. Allah Ta'ala maha memperlakukan apa sahaja kepadanya, kepada anaknya dan kepada semua pemilikannya, kerana dia mempunyai kepunyaan yang mutlak. Allah Ta'ala segala sesuatu itu milik Allah, dan apabila Allah melakukan sesuatu pada sesuatu perkara tanpa disifatkan Allah dengan kezaliman, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidhallamil abid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dia kufur dengan Allah, dan tidak terhenti kekufurannya sampai di sini je. Kerana dia ada kuasa, dia memerintah di kawasan Wadi Jauf. Mana-mana orang nak lalu, dia sekat. Dia buat sekatan, dia buat roblot. Dia tak bagi orang lalu. Dia bagi pilihan 2. Sama ada orang tu dia murtad, maka dia benarkan lalu kalau murtad. Kalau orang tu dia tetap nak berada dalam agama Islam, ikut Nabi di zamannya, maka dia bunuh. Maka dia buat kezaliman, kekufuran atas kekufuran. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah datangkan api yang besar daripada bawah tanah Wadi Al-Jauf, maka membakar keseluruhan yang ada di situ, sehinggalah pokok-pokok terbakar, laut juga terbakar, dan di antara yang terbakar ialah Himar bin Malik. Maka tengok bagaimana Allah Ta'ala perlakukan kepadanya, dan kita mohon daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita ambil faedah daripada, dan kita ambil pengajaran daripada kisah ini.
Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keimanan yang teguh kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.